Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita sambung video kita dengan nota nombor 12 iaitu nota TC 2.3.4. Tapi tajuk kat sini TC 2.4. Okay, untuk khusus EPO 626. So tajuk dia ialah Integration of the Energy Management System into Business Practice. Okay, so macam mana kita nak integrate Energy Management System ni. Okay, to how to integrate. Okay, kita tengok recommended integration methodology. Okay, yang pertama ialah highlighting energy as a cost. Okay, tenaga tu ialah cost. Sebetul lah kan, we pay for what we use. Kita tenaga elektrik yang kita guna ni kita kena bayar. Okay, so promoting energy management as a business issue by linking it with a senior management policy statements and a performance indicator. Okay, so untuk penggunaan tenaga ni, okay, dia kata promoting energy management as a business issue. So sebab apa business issue? Sebab one of the cost yang kena ditanggung dalam bila kita buat bisnes ialah cost untuk penggunaan elektrik. Jadi kalau kita tak gunakan tenaga elektrik tu dengan efisien, which mean that we have to pay more for the electrical energy, but we cannot improve in term of production ke apa kan. So kita kalau boleh kita nak buat production kita semaksimum yang mungkin at the lower cost of electricity. Yang seterusnya ialah achieving influence in the organization change program. Okay, so macam mana kita nak integrate? Kita kena make sure kita kena achieve influence ni. Maksudnya kesedaran berkenaan dengan energy efficiency ni kena ada pada setiap pekerja lah. Okay, so setiap pekerja kena diinfluencekan oleh energy efficiency ni tadi. Dia kena ada kesedaran. Okay, so where and what should be integrated? Where and what should be integrated? Okay, so at the organisation level, okay, benda ni kena ada dekat dalam energy policy itu sendiri. Okay, yang mana dalam energy policy tu dia kena ada elemen-elemen yang integrate with environmental policy, quality improvement policy. Okay, yang mana environmental policy dengan quality improvement policy ni biasanya dah sedia ada pada dipraktiskan ataupun guideline tu dah sedia ada. Jadi kita kena make sure energy kita ni relate dengan dua ni lah, environmental policy dengan quality improvement policy. Okay, kemudian kena ada dekat dalam energy management committee tu sendiri. Okay, so bila kita buat energy management committee, bermakna setiap komiti tu kena ada awareness. Okay, dan dia punya skop kerja dia kena berkaitan dengan energy lah, sebab dia energy management committee. Okay, so tugas-tugas dia kena officially defined and integrated with normal job function. Maknanya tugas-tugas tu kena clear. Okay, untuk bahagian energy committee, apa task kerja dia? Okay, sebab biasa energy committee ni kita lantik daripada existing workers. Kita tak buat jawatan baru. Maknanya macam kita tambah kerja lah untuk dia. Okay, so tak kisahlah kerja hakiki dia punya jawatan dia dekat company tu adalah let's say kerani. Okay, so at the same time dia juga pegang head of ESC dekat office tersebut. Katakan the next is energy management working procedure. Energy management working procedure. Okay, mana ni adalah satu dokumen yang menunjukkan guideline dalam kerja harian. Okay, so dalam guideline tu kita kena masukkan guideline tambahan. Kita kena combine with normal working procedure or quality system. Dalam guideline tambahan tu kita kena mention macam mana nak jimat tenaga, okay, how to save energy, how to implement energy efficiency dan sebagainya. Okay,
Seterusnya adalah Energy Management Performance Review. Conduct every year or conduct as part of other audit activities such as auditing in ISO 14001 and etc. etc. Okay. So perkataan ataupun term-term in term of energy efficiency perlu dimasukkan dalam audit. Kemudian dekat ESC level. Okay, so dekat ESC level kita kena ada ESC working procedure, dokumen yang terlibat lah dekat ESC should be integrated with normal working procedure. Maksudnya ada tambahan borang lah dekat dalam tempat ESC ni. Okay. Working manual and tools also should integrated with normal working document. Okay, so bila kita kena buat integration, maksudnya kita nak terapkan dalam kerja harian. Okay, integration ni ialah penerapan lah. So we need to ensure the integration achievement. Kita kena make sure macam mana penerapan kita tu berjaya ataupun dicapai. Okay, to follow on system have to be properly set up and applied in the organisation. So kita kena buat satu monitoring system and a reporting system. Okay, kita dah implement. So untuk observe tu kita kena buat monitoring. Okay, untuk evaluate dia punya keberkesanan kita kena buat reporting. So kita tengok monitoring system at the organisation level. Okay, so yang ni adalah aims to monitor the performance of organisation in operation of the energy management system. Okay, kita nak monitor lah. So kita implement energy management working procedure tadi. And then kita controlling of energy efficiency index. So approach yang kita kena buat ialah cross function audit, conduct by audit team and report to energy management committee. Okay, so kita dah terapkan dalam kerja harian. Okay, mungkin kita dah masukkan langkah-langkah penyematan dalam guideline kerja harian. Kemudian kita akan buat sikit audit lah. Okay, audit untuk check balik sama ada benda tu berjaya diimplement. Okay, pekerja-pekerja lain follow ke tak follow. Okay, so kesan dia macam mana. So kemudian dia akan buat satu report dan bagi kepada Energy Management Committee. Okay, so apa yang saya beritahu tadi ni adalah secara general. Jadi macam mana pelaksanaan dia terpulang kepada organisation masing-masing. Even dia beritahu kat sini Energy Management Working Procedure, dia bagi tahu saja, tapi bentuk layout borang dan sebagainya adalah bergantung kepada kreativiti ataupun kehendak organisasi itu sendirilah. Benda apa yang dia nak letak dalam Energy Management Working Procedure. As long as energy efficiency itu berjaya diterapkan dekat dalam kerja harian. So kita tengok dekat monitoring system dekat ESC level. Yang ni adalah aim untuk monitor the performance of energy conservation measures and daily practice of energy accounting center. Okay, sama jugalah macam tadi, cuma yang ni dia dekat level ESC. Okay, so yang ni cara dia ialah kita buat internal audit within energy accounting center, control by head of ESC and report to energy management committee. Okay, so benda yang sama juga. So katakanlah kita implement ni dekat ESC dekat college pelajar. So head of ESC, katakan warden, dia dah buat satu guideline baru yang mana dia akan beritahu lah pukul berapa maksimum boleh buka lampu. Okay, kipas set speed berapa kalau temperature sekian-sekian, katakanlah kan. Okay, so selepas pelaksanaan tu, so head of ESC kena buat report dan laporkan kepada komiti yang utama lah, iaitu Energy Management Committee. Kemudian kita tengok key component of the monitoring system dekat ESC level. Okay, yang pertama ialah fostering cooperation and monitoring tool. Fostering cooperation ni maksudnya setiap, kalau kita buat kolej pelajar tadi, maknanya kerjasama setiap pelajar tu penting.
Bila kita dah buat guideline, make sure benda tu diikuti ataupun di follow. Okay. And seterusnya ialah monitoring tool. Sama ada dia pasang sub energy meter dekat kolej pelajar tersebut, sama ada dia pasang kita panggil lux meter ke untuk ukur cahaya dan sebagainya. So apa-apa saja yang melibatkan pengukuran untuk penggunaan tenaga, so boleh digunakan lah. Tu yang penting. So tengok apa itu fostering cooperation tadi. Cooperation ni pun nama dia, kalau kita tukar dalam bahasa Melayu, ialah kerjasama kan. So head of ESC need supported information such as electricity bill, steam consumption, etc. from other department. Yang ni maksud dia kalau dilibatkan department, kalau pejabat ke apa kalau kolej pelajar tadi, maknanya pelajar itu sendirilah kena bagi maklumat tersebut ataupun kena kerjasama untuk improve energy efficiency. Okay. So coordination can be done ESC to ESC ataupun ESC to department through EM committee. So macam mana dia nak sampaikan dia punya reporting ke apa semua tu, tak kisah, as long as head of ESC tahu, and then benda tu sampai juga kepada energy management committee. So head of ESC has to allocate responsibilities to staff to regularly record and monitor the result of ESC energy consumption, implementation of ESC. So kalau dekat dalam asrama pelajar katakan, so mungkin ada 2-3 orang warden yang bertugas secara shift ataupun bergila-gila. Itu tugas biasa dia. Tapi untuk in term of energy management, mungkin warden-warden tadi mungkin boleh separate dia punya tugas dia. So mungkin ada seorang dia akan monitor untuk energy consumption, seorang ni akan monitor pelajar-pelajar implement ke tak energy conservation measures. Okay. And seorang lagi mungkin boleh buat macam reporting ataupun summarizing. So kita tengok in term of dia punya monitoring tool. Metering equipment. So head of ESC have to provide adequate metering equipment to the responsible staff. So kalau kata one of the warden tadi kerja dia ialah rekod penggunaan tenaga, so head of ESC kena make sure warden tadi ada access dekat submeter yang dipasang kat bangunan. Maknanya dia kena bagi kunci bilik switch room kat dia, supaya dia boleh monitor. Kalau dia tak bagi kunci, macam mana dia nak monitor, macam mana dia nak tahu value. Okay. Kemudian operational tool. So working manual and tool in nota TC 2.25 should be utilized as operational tool. Ini mungkin dia kena tick apa yang ada, apa yang tak ada, current condition dan sebagainya. So dia kena record dalam manual ataupun borang tu. So key component of monitoring system at ESC level to how to conduct monitoring at ESC. Okay. Monitoring ni standard dia, mula-mula kita collect data yang ada tu kita buat analisis. Daripada analisis tu kita dah tahu dah sama ada berjaya ataupun tidak. Okay, apa masalah yang ada, and kita akan take action based on kita punya analisis. Ni adalah standard proses lah. So untuk data collection, okay, so head of ESC kena declare kepada dia punya staff dia, so what kind of necessary data need to be collected. Dia nak kira energy tu, parameter apa tengok, in term of kilowatt hour ke, power factor ke, okay, ataupun kalau untuk saya bagi contoh oleh pelajar tadi, data-data berkenaan dengan alat elektrikal yang dibawa seperti laptop, pemanas air, apa lagi, katakan ada yang bawa periuk nasi ke apa, so semua ni kena berrekod, kena rekod. Okay. So where can data be collected? So kalau nak measure energy, kita kena pergi dekat DB box lah. Okay, DB box utama untuk bangunan tersebut. Kita pasang meter kat situ, jadi dia boleh baca total penggunaan tenaga untuk blok asrama tersebut, katakan. Okay. So how can data
be collected. So kita guna meter tadi, sama ada meter tu dia bersambung secara online ataupun kita kena download manually dekat meter itu sendiri menggunakan SD card ke pen drive ke. Okay, bergantung kepada teknologi meter yang digunakan lah. Okay, so what is the appropriate collection? Okay, what is the appropriate collection? Macam mana yang data tu kita boleh katakan mencukupi lah ataupun memadai. Jadi head of ESC kena bagi tahu data tu kena collect setiap berapa lama, seminggu sekali ke, 2 minggu sekali ke. Okay, supaya bila kita buat penyusunan data dekat dalam komputer, senang untuk kita trace dia punya pattern. Okay, kita masuk ke proses yang kedua, iaitu data analysis. Okay, so raw data have to be transformed and interpret in the familiar format for easy understanding and taking action. So bila kita ambil data raw daripada meter ataupun daripada alat-alat elektrik ni, biasanya data dia mungkin dia bagi dalam bentuk baris. Dia bagi dalam bentuk baris, ada banyak value. So mungkin kita kena buat table baru, kita kena asingkan antara data tersebut, yang mana data hari Ahad, yang mana data hari Isnin, yang mana data hari Selasa dan sebagainya. Okay, contoh so for organization level, data analysis should indicate actual energy efficiency index, okay, after the implementation of energy management system. So contoh saya balik kepada data tadi. So raw data yang meter tu record mungkin hanya kilowatt ataupun kilowatt hour, tapi kita punya EEI ialah kilowatt hour per meter square, katakan kilowatt hour per meter square per keluasan lantai. So kita kena ada data keluasan lantai, kemudian daripada data kilowatt hour tadi kita bahagilah dengan keluasan lantai tu untuk dapatkan EEI. Okay, kita kena interpret in the familiar format. Kita familiar dengan EEI, okay, tapi meter tak boleh keluarkan EEI terus, dia akan keluarkan let's say kilowatt or kilowatt hour. So daripada situ kita kena formulate lah. Biasa kalau kat dalam Excel ni senang je buat formula. Okay, kita convertkan data tersebut kepada bentuk yang kita nak. Okay, so for ESC level should cover actual analysis of energy consumption of each ESC. Okay, kalau kita dah declare itu adalah ESC, bermakna kita kena ada meter untuk rekod dia punya tenaga. Okay, dia tak boleh lah kalau kita declare, let's say kita declare library as a ESC, tapi dekat library kita tak pasang meter. So macam mana kita nak buat analisis? Okay, kemudian information of control parameter. Okay, information of control parameter. Control parameter ni bermaksud faktor-faktor yang menyumbang kepada turun naiknya penggunaan tenaga tadi. Seperti contoh katakan dekat library. Okay, penggunaan komputer dekat makmal komputer adalah salah satu punca peningkatan ataupun penurunan. Kalau ramai orang guna komputer, maka akan makin tinggilah dia punya penggunaan tenaga. Okay, kemudian efficiency of the machine. Okay, efficiency of the machine. Yang ni mungkin merujuk kepada kilang ataupun industri. Okay, kalau dekat blok biasa, blok office pun boleh juga efficiency of the machine. Machine ni tidak semestinya yang awak bayangkan sebagai motor. Machine ni even lampu pun adalah machine. Okay, ataupun disebut efficiency of electrical equipment lah, yang senang. Apa-apa saja elektrik, kita kena monitor dia punya efficiency. So let's say lah ada satu lampu tu awak tengok dia dah berkarat dan dah lama, katakan lampu tu dah lebih daripada 20 tahun ke apa kan. So kita boleh agak dia punya efficiency macam mana. Bila kita buka lampu, sepatutnya lampu tu putih tapi dia jadi color kuning, katakan. So kita boleh agak efficiency lampu tersebut tidak berada di tahap yang bagus. So kita kena record lah. Okay, the next is performance of the system. Okay, performance of the system. So maksudnya dalam tempoh pemantauan tersebut, dalam tempoh monitoring ada tak sistem tu berlaku, let's say kerap berlakunya blackout, kerap berlakunya trip dan sebagainya. Okay, yang tu kena record juga.
Okay, sebab bila kita rekod benda tu, which mean sistem itu ada masalah. So kita kena cari punca dia. Okay, ada yang blackout keseluruhan bangunan, ada yang trip dekat level-level tertentu saja. So kita kena trace apa punca dia. Kemudian implementation result of each ECM, Energy Conservation Measures. Okay, so katakanlah dekat library selepas kita buat audit, auditor tu cadang untuk tukarkan komputer kepada sleep mode selepas beberapa minit tidak digunakan, instead of kita buat screen saver saja. Jadi kita pasang 1 meter dekat amal komputer tu. Okay, tapi yang ni kena sebelum dan selepas lah. Maknanya sebelum pasang, so kita cuba set komputer tu macam yang sedia ada tu, maksudnya dia set as a screen saver. Okay, dia set screen saver, maknanya CPU komputer tu berjalan, cuma screen dah tunjuk dia gelap. Okay, so selepas minggu kita tukar setting komputer tersebut kepada automatic sleep mode. Okay, kita record pula lagi seminggu. So data seminggu tu kita buat comparison, which one yang consume lagi kurang tenaga. Okay, dan kita pergi kita sambung data analysis. So analysis tool. So one of the analysis ialah kita kena buat cumulative sum difference, ataupun kita panggil dia kusum. Kusum chart. Kusam ke kusum ke ikutlah sebutan dia. So kusam will assist the responsible staff to work on a large amount of data, okay, and or information. Sama ada dia akan kumpul data-data ni, okay, dia akan masukkan ke dalam Excel, dia susun, kemudian dia akan plot satu graph. Okay, so kusam will help to easily understand the analysis result using graphical technique. Okay, maksudnya kita cuma ada data tu kalau kita tengok dekat meter ataupun dekat Excel, kita akan nampak dalam bentuk number sahaja. Okay, dan kadang-kadang nombor tu dia nombor perpuluhan, banyak figure kan. Jadi kalau kita tengok, kita tak dapat tengok comparison antara banyak data. So bila kita plot dalam bentuk graph, kita akan dapat dalam bentuk scattered ataupun line. Jadi daripada line tersebut kita boleh agak dia ni menaik ke, menurun ke, ataupun tidak stable ke. Okay, karakteristik data tu kita dapat nampak daripada graph. So kusam can be used to monitor energy performance as well as quantify energy save or energy waste. Okay, so kusam method ni ataupun kusam chart ni, yang bagusnya kita boleh monitor kita punya performance. Okay, kita dah rekod penggunaan sebelum kita buat energy efficiency, kita dapat satu graph. Kemudian kita masukkan data yang baru, kita tengok graph tu dengan graph yang sebelum ni, dia menaik ke, menurun ke, dia berada di atas ke, dia berada di bawah. Okay, untuk kita buat declaration sama ada penyematan tu berjaya ataupun tidak. Okay, so there are 6 steps to plotting the kusam chart. Okay, yang mana yang ni saya akan terangkan dalam video lain lah. Yang mana saya kena record komputer punya screen. Yang ni saya akan terangkan kat video lain. Okay, kita pergi terus kepada data analysis tool. Okay, so using kusam, there are some important points that must be noted. Okay, daripada kusam chart tadi ada beberapa important point yang kena dia highlightkan. Yang pertama ialah the energy consumption data for calculating the standard line must be reliable, adequate and update. Okay, janganlah awak nak buat analysis tapi awak guna data 10 tahun yang lepas. Maknanya mungkin tak valid. Okay, 10 tahun yang lepas mungkin alatan yang digunakan adalah lama.
Yang sekarang ni mungkin ada yang dah tukar baru. Okay, make sure data tu adalah data yang valid dan update. And the data must be collected in a normal operation period and represent the normal energy characteristic of organisation. Okay, so kalau awak nak record energy consumption, jangan record time ramai orang cuti ataupun record pada masa musim cuti dan sebagainya. Okay, sebab pada waktu tu tenaga tidak digunakan secara optimum ataupun secara biasa. Okay, sebab ramai orang bercuti. Okay, jadi nak record, pilih hari ataupun tarikh di mana sistem tenaga ataupun let's say kita punya bangunan office lah berfungsi ataupun beroperasi seperti biasa. Janganlah pergi record time orang kata bulan puasa ataupun seminggu selepas raya. Kalau bulan puasa tu mungkin penggunaan dia agak tinggi sikit sebab orang tak keluar makan. Okay, dia akan stay kat office. Yang awal bulan raya pula mungkin ada ramai lagi yang masih belum pulang daripada kampung. So kita rekod tenaga tadi tapi bacaan dia tidak reliable, tidak sesuai. Yang ketiga, if there are change affecting energy consumption of the organisation, it is necessary to collect a new set of energy consumption data to update the standard line. Okay, ini maksud dia. Katakanlah awak dah ada satu set data sebelum ni, and then tiba-tiba office tersebut ada buat total renovation. Okay, dia tukar lampu kepada lampu LED, aircon dia tukar kepada jenis inverter. So maknanya kena ambil data yang baru untuk buat kusam chart ni. Dia tak boleh pakai data yang lama. Okay, separate scatter diagram and kusam chart are recommended for each energy source. Okay, to give a clear picture of energy consumption. Yang ni agak detail lah. So tak semua tempat kita boleh buat macam ni. Okay, sebab dia kata dia nak pecahkan kusam tadi kepada energi yang berbeza. Okay, ataupun penggunaan tenaga yang berbeza. Mungkin dia nak tahu lighting system macam mana penggunaan tenaga dia, aircon macam mana penggunaan tenaga dia. Okay, so dia akan susah sebab bila kita dapat supply elektrik, okay, supply tu kalau dekat bangunan besar, yes, dia akan asingkan. Okay, dia akan asingkan. Kalau point ni untuk lighting bermakna dia punya wiring dia lighting saja. Okay, kalau point ni untuk aircon, maka wiring dia akan untuk aircon saja. Tapi dalam bangunan biasa ataupun dekat rumah, satu point tu lah dia akan pergi ke lighting dan point yang sama dia akan pergi ke aircon. Jadi susah kita nak separate kan. Okay, tapi kalau boleh separate kan, which mean that data tu lagi accurate lah. Ini contoh kusam, kusam for electricity. Okay, ni dia rekod secara mingguan. Okay, the next is taking action. Kita dah collect data, kita dah buat analysis. Okay, kita pergi ke step seterusnya ialah taking action. So the result from data analysis must be reported to the related person for taking action. Okay, kita dah dapat data tadi. Kita akan kita analisis. Dekat library tu adanya pembaziran tenaga dekat makmal komputer. Jadi kita report kepada Energy Management Committee. Kemudian Energy Management Committee akan sampaikan maklumat ni kepada library semula dan bagi sekali dengan cadangan penambahbaikan. Okay, supaya library tadi boleh follow dan seterusnya kita boleh rekod data baru. Kita tengok berkesan ke tak berkesan. The action will be taken differently depending on the level of person. So langkah-langkah penyematan ni ataupun action daripada energy conservation measures tersebut ataupun daripada analisis tadi berbeza mengikut tempat, mengikut facility dan juga mengikut person in charge dia. Okay, so correction plan should be prepared including detail of responsible person, start and completion date, achieving targeting, follow up process. Kita tengok dekat bahagian reporting system.
So energy manager has to formulate the proper reporting system to ensure that the monitoring result will be given to the right person for taking action. Okay, daripada data-data yang kita dapat daripada energy audit, yang kita dapat daripada head of ESC, so energy manager ni kena sort, dia kena susun. Okay, dia kena susun secara yang bagus lah. Okay, so kalau kata dia nak susun data tu untuk library, jadi dia akan susun dia punya recommendation untuk library tu. Okay, apa kena buat, siapa yang kena in charge, apa yang kena monitor. Okay, dia kena beritahu secara detail dalam bentuk guideline lah. Okay, kemudian type of report has to be identified to meet the specific requirement of each department in the organisation. Okay, jadi dalam kerja harian ni kita ada banyak report. Jadi make sure report-report berkaitan dengan energy management system ni ada satu identity yang kita mudah nak kenal. Katakanlah ada cover report dia mesti colour pink. Okay, so kalau colour report tu colour pink, itu mestilah energy management punya report. Katakan contoh. Okay, ataupun dia punya corak kulit dia, certain corak adalah corak energy management punya report. Okay, ataupun labeling. Dia buat report, let's say report 01, itu merujuk pada apa. So siapa yang dalam energy committee ni dah start tahu dah. Dia tengok cover report tu, report 01, okay, itu adalah ESC 1 punya, katakan. Recommended type of report can be categorized by function of user as follows. Okay, ini yang saya kata tadi tu. So macam mana kita nak kenal report tu, bila kita tengok cover dia kita tahu report ni untuk top management, report ni untuk accounting manager, report ni untuk human resource, purchasing manager, engineering manager ataupun head of ESC. Okay, sebab dalam kerja harian ni, especially yang melibatkan office, kita ada banyak deal dengan dokumen-dokumen. Okay, jadi even dalam kerja harian biasa pun, contoh untuk surat, kita punya kita panggil letterhead ataupun identity kepada surat tu lah. Surat tu kepada siapa, daripada siapa pemilik surat tersebut. Bila kita tengok surat tu kita tahu. Okay, so untuk energy management pun, kalau boleh kena create satu identity ataupun cara-cara macam mana kita nak mudah kenal. Kita tengok report ni kita dah tahu dah, ini adalah energy management punya, kepada siapa, top management ke, accounting manager ke kan. So kita kena energy committee lah yang patutnya decide benda ni. Okay, kita tengok pula report kepada top management. Ini maknanya report, segala report lah ni. Ni adalah ketua segala report. Okay, so report pada top management ni adalah untuk provide relevant information on the current status of energy consumption of the organisation, energy conservation activities. Okay, kemudian recommended structure of the report. Okay, jadi kata part A adalah energy consumption dan juga EEI status. Part B, result of energy conservation measures. Part C, energy conservation measures financial status. Dan part D, improvement action. Okay, so report yang hantar kat top management ni kena ada 4 bahagian ni lah. Okay, kita tengok pula report kepada accounting manager or finance manager. So ini adalah to provide relevant information on the current status of energy consumption of the organisation, financial status of implemented measures. Okay, jadi untuk report ni dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama ialah energy consumption and EEI status, which is sama lah dengan part A untuk top management ni. Okay, part B ialah ECM ataupun energy conservation measure financial status. Okay, dia sama dengan part C untuk report kepada top management. And then part C, improvement action. Dia sama dengan part D. Okay, so maknanya bukanlah setiap report untuk setiap daripada ni. Okay, kita kena
buat baru. Okay. So report-report tu kita pecahkan kepada beberapa bahagian. Okay, bahagian kita dah declare dah. Dan bahagian mana yang kita nak include untuk top management, bahagian mana yang kita nak include untuk accounting manager, okay, bahagian mana yang kita nak masuk untuk human resource. Okay. So kalau tengok kat sini pun dia ada bahagian-bahagian yang sama dan ada bahagian-bahagian yang memang spesifik untuk department-department tertentu. Contohnya untuk human resource. Okay. Part A ni semua akan dapat, semua ada tadi. Okay, part C ni pun semua ada. Tapi part B ni untuk human resource sahaja, spesifik untuk dia. Energy Conservation Measures Training Plan, sebab dia adalah human resource, so dia kena bagi training kepada pekerja. Okay, kemudian contohnya untuk purchasing manager pula. Part A tadi semua ada, part C dia ada, tapi yang spesifik untuk dia ialah Energy Conservation Measures Purchasing Status, sebab dia adalah bahagian purchasing manager. Okay, untuk bahagian engineering, utility ataupun production manager, orang kata ini bahagian teknikal Okay. So yang penting dia nak yang untuk dia, spesifik untuk dia adalah result of energy conservation. Okay, result of energy conservation. Dia penting untuk dia. Okay, sebab dia adalah bahagian teknikal. Jadi dia yang akan keluarkan cadangan, decide alat apa nak beli. Okay, keluarkan bajet yang awal sebelum di-approve oleh bahagian financial. Jadi dia nak tahu result of energy conservation. Okay, berkesanan pelaksanaan Okay, kemudian report untuk head of ESC. Okay, part A sama. Part B ni adalah bahagian teknikal daripada tadi. And part C ni adalah ECM activities related dekat setiap ESC lah. Okay. Apa yang dibuat untuk conserve energy tadi, energy conservation measure tu, aktiviti apa yang dibuat. Okay, tanpa stiker jimat tenaga ke, buat kempen jimat tenaga ke. Okay, kena ada rekod lah. Okay. Dan improvement action sama juga, tapi hanya spesifik kepada ESC. Okay, kalau improvement action dekat top management, so dia ada semua. Dia ada semua report improvement action dekat ESC 1 sampai ESC 10 katakan. Tapi kalau report tu head of ESC pun sama juga, dia akan ada 1 sampai 10. Tapi hanya detail out untuk ESC. Okay, so this is the ending of this video. Okay, so thank you.